Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Dr. Zamri. Saya wakil dari kumpulan 2 ingin membentangkan tajuk kajian kami iaitu Pengalaman Pelajar Tahun 2 Sesi 2019-2020 Universiti Malaysia Sarawak, Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif terhadap pelaksanaan pembelajaran secara dalam talian semasa pandemik COVID-19. Pendahuluan, latar belakang. Pelaksanaan kelas secara dalam talian menyebabkan pelajar terpaksa berdepan dengan situasi dan norma baru. Hal ini disebabkan timbulnya keperluan untuk mengkaji sejauh mana pengalaman pelajar yang mereka hadapi semasa mengikuti kelas dalam talian. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengenal pasti sama ada pembelajaran secara dalam talian ini memberikan cabaran ataupun kesan dan seterusnya mencadangkan langkah atau tindakan yang perlu diambil untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi oleh pelajar. Seterusnya, objektif kajian. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti apakah cabaran pelajar FSJK UNIMAS terhadap pelaksanaan pembelajaran secara dalam talian semasa pandemik COVID-19. Objektif yang kedua adalah untuk mengkaji apakah kesan terhadap pelajar FSJK atas pelaksanaan pembelajaran secara dalam talian. Manakala yang ketiga adalah untuk menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh pelajar FSJK untuk mengatasi cabaran tapi dalam pembelajaran secara dalam talian. Seterusnya, penyataan masalah. Disebabkan masalah penutupan sekolah dan pusat pengajian berlaku, kajian ini bertujuan untuk mengkaji pengalaman pelajar di peringkat pengajian tinggi terhadap situasi pembelajaran secara dalam talian. Hal ini kerana tidak semua pelajar mendapat manfaat kerana pembelajaran dalam talian hanya berkesan sekiranya capaian kepada akses internet yang tinggi. Manakala signifikan kajian pula, sasaran dalam kajian kami adalah untuk mengkaji pengalaman pelajar tahun 2 Fakulti Seni Gunaan terhadap pelaksanaan pembelajaran secara dalam talian semasa pandemik COVID-19. Seterusnya, bab 2 kajian literatur. Dalam konsep operasionalisasi, terbahagi kepada 4 iaitu pembelajaran secara dalam talian, pandemik COVID-19, pengalaman, pelajar tahun 2 sesi 2019-2020. Dari segi pembelajaran secara dalam talian dikenali sebagai e-pembelajaran dalam bentuk pengajaran dan pembelajaran yang disampaikan melalui penggunaan digital. Aplikasi yang sering digunakan seperti Zoom, Microsoft Teams, Google Meet dan sebagainya. Seterusnya, dari segi pengalaman, setiap pelajar mempunyai pengalaman yang tersendiri. Pengalaman ini merangkumi aspek cabaran yang dihadapi oleh pelajar. Manakala yang terakhir, pelajar tahun 2 sesi 2019-2020, pengkaji memilih pelajar tahun 2 Universiti Malaysia Sarawak dari Fakulti Seni Gunaan sebagai responden dalam kajian ini. Seterusnya, kajian terdahulu. Pengalaman pelajar terbahagi kepada 3, iaitu cabaran, kesan dan langkah mengatasi. Yang pertama adalah hasil kajian menunjukkan para pelajar dan pensyarah menghadapi 3 masalah utama iaitu kebolehcapaian internet, pengurusan emosi dan pentaksiran secara holistik. Manakala kesan pula, pelajar yang tinggal di kawasan yang kurang mendapat liputan internet amat sukar untuk mengikuti kelas dalam talian. Tidak kurang juga dari segi aspek kewangan, ramai pelajar yang merasa terbeban dan terpaksa mengeluarkan duit untuk membeli data internet dan mengikuti kelas dalam talian, peperiksaan dan menghantar tugasan. Dan yang terakhir adalah langkah mengatasi. Dengan memastikan akses capaian teknologi maksimum. Dan yang kedua adalah menyediakan persekitaran yang kondusif. Dan terakhir adalah ibu bapa harus memberikan sokongan moral kepada anak mereka. Saya Melena, wakil dari kumpulan 2, akan membentangkan tentang metodologi. Reka bentuk kajian adalah teknik dan kaedah tertentu untuk perolehan maklumat bagi penyelesaian masalah. Reka bentuk kajian tinjauan adalah prosedur dalam penyelidikan kualitatif atau
kuantitatif di mana pengkaji menjalankan tinjauan terhadap sampel atau populasi. Kaidah soal dalam kajian ini, kaidah soal selidik telah digunakan untuk mendapatkan data dan soal selidik adalah dalam bentuk soalan. Teknik dan kaidah yang digunakan menghasilkan dapatan yang sahih dan tepat. Kaidah soal selidik dijalankan secara atas talian melalui Google Form dan telah diedarkan kepada responden melalui aplikasi WhatsApp. Seramai 50 orang responden yang telah disoal selidik dalam kajian ini. Lokasi kajian kami adalah di Universiti Malaysia Sarawak. Populasi dan sampel. Populasi adalah jumlah semua orang yang mendiami sesuatu tempat atau penduduk menurut Dewan Bahasa dan Pustaka. Setiap individu dalam sesuatu populasi mempunyai sekurang-kurangnya satu ciri-ciri yang sama walaupun berkemungkinan banyak perbezaan. Populasi dalam kajian ini adalah semua pelajar tahun 2 dari FSJK yang menuntut di UNIMAS. Manakala sampel pula adalah bahagian yang kecil yang mewakili bahagian yang jauh lebih besar. Sampel yang dipilih dalam sesuatu kajian mesti mempunyai persamaan yang sesuai untuk mewakili keseluruhan populasi kajian. Teknik persampelan. Teknik ini adalah suatu proses pemilihan elemen-elemen populasi kajian. Ia merupakan aspek penting dalam penyelidikan bagi menentukan kesalahan, kepercayaan, dan kualiti hasil penyelidikan. Dua jenis teknik persampelan yaitu secara kebarangkalian dan bukan kebarangkalian. Teknik persampelan secara kebarangkalian adalah kata yang sama maksud dengan penyelidikan dalam jenis kuantitatif di mana teknik ini dilakukan dengan memilih sebuah subjek secara ruang. Teknik persampelan bukan kebarangkalian pula biasanya digunakan dalam penyelidikan kualitatif di mana ia melibatkan pemilihan sampel daripada populasi yang telah dikenal pasti berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Jenis data dan teknik pengumpulan. Jenis data dalam kajian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data adalah suatu bahagian penting dalam suatu proses penyelidikan di mana penyelidik menggunakan kaidah dan teknik saintifik untuk mengumpul data yang sistematik. Ini bertujuan untuk menghasilkan penyelidikan yang berkualitas. Teknik pengumpulan data pula adalah berbeza mengikut keperluan dalam kajian. Dua teknik pengumpulan data yang telah digunakan dalam kajian ini yaitu teknik kualitatif dan teknik kuantitatif. Kaidah analisa data. Kaidah kualitatif dan kaidah kuantitatif telah digunakan dalam kajian ini untuk menganalisa data. Penganalisisan data dilakukan menggunakan program Statistical Package for Social Science SPSS versi 23 bagi soalan berbentuk kuantitatif atau angka. Bahagian E, B, dan C dalam Google Form dianalisis menggunakan statistik deskriptif yaitu kaidah taburan kekerapan dan peratus. Kaidah persembahan data. Kebanyakan data dipersembahkan melalui kaidah statistik. Jadwal telah digunakan untuk mempamerkan hasil data yang diperoleh. Dari segi gaya penulisan pula, untuk persembahan data ialah hasil perbincangan dan analisis kajian setiap isu ditulis dalam bab atau poin yang berasingan. Etika penyelidikan. Etika penyelidikan ini adalah satu garis panduan yang merangkumi larangan dan preskripsi untuk jenis tingkah laku perlu tertentu yang perlu dipatuhi oleh penyelidik dalam melakukan kajian yang melibatkan responden. Sebagai contoh, penyelidik perlu bersifat integriti, amanah, jujur, dan bertanggung jawab terhadap maklumat yang diberikan responden. Seterusnya adalah temuan data. Bahagian E adalah demografi. Jadwal di dalam slide ini adalah menunjukkan jantina responden. Seramai 50 orang responden daripada pelajar tahun 2 FSJK yang melibatkan aspek jantina lelaki dan perempuan. Responden perempuan adalah sebanyak 39 orang bersamaan 78%, manakala responden lelaki sebanyak 11 orang bersamaan 22%. Kita dapat menyimpulkan bahwa responden perempuan lebih ramai berbanding daripada responden lelaki. Dalam jadwal ini pula adalah menunjukkan umur responden.
Seramai 40 orang responden yang berumur 22 tahun yaitu bersamaan dengan 80% dan yang merupakan tahap paling ramai. 5 orang responden berumur 21 tahun bersamaan dengan 10% yaitu kedua tertinggi. Bagi umur 20 tahun dan 24 tahun ke atas masing-masing, seramai 2 orang responden yang bersamaan dengan 4%. Responden yang berumur 23 tahun adalah hanya seorang sahaja bersamaan dengan 2% dan merupakan yang paling sedikit. Kebanyakan pelajar tahun 2 dari mana-mana program adalah berumur 22 tahun. Jadwal ini menunjukkan bangsa responden. Responden yang berbangsa Melayu adalah yang paling ramai yaitu sebanyak 14 orang bersamaan dengan 28%. Responden berbangsa Bumiputra Sabah pula adalah yang kedua tertinggi sebanyak 12 orang bersamaan dengan 24%. Responden yang berbangsa Cina seramai 5 orang bersamaan 10%. Responden yang berbangsa Bumiputra Sarawak pula hanya 2 orang sahaja bersamaan dengan 4%. Dan bagi bangsa India pula adalah mencatatkan bilangan kosong. Dalam jadwal ini pula menunjukkan kawasan kediaman responden. Responden yang tinggal di bandar dan kampung atau pedalaman semasa pembelajaran secara dalam talian adalah mempunyai bilangan responden yang sama, yaitu masing-masing seramai 21 orang bersamaan dengan 42%. Ini menunjukkan responden yang tinggal di bandar berkemungkinan mempunyai pengaksesan internet yang lebih baik berbanding mereka yang tinggal di kawasan kampung atau pedalaman. Jadwal ini pula menunjukkan tempat kediaman terkini responden. Responden yang tinggal di rumah ketika pembelajaran secara atas talian adalah yang paling ramai yaitu seramai 45 orang bersamaan dengan 90%. Manakala responden yang tinggal di College Unimas pula seramai 4 orang yang bersamaan dengan 8% dan responden yang tinggal di Unijaya pula hanya seorang sahaja yang bersamaan dengan 2%. Jadwal ini pula menunjukkan status responden. Majoriti responden daripada pelajar tahun 2 FSJK adalah pelajar sepenuh masa seramai 47 orang bersamaan 94%. Responden yang bekerja sambil belajar adalah seramai 3 orang sahaja bersamaan dengan 6%. Ini menunjukkan kebanyakan responden adalah pelajar sepenuh masa. Ini karena berkemungkinan responden ingin menumpukan perhatian sepenuhnya kepada pembelajaran mereka. Bahagian B adalah tahap kepuasan internet responden. Dalam jadwal ini adalah menunjukkan rangkaian internet yang digunakan oleh responden. Bilangan responden yang menggunakan rangkaian internet 3G dan Maxis adalah yang paling ramai sebanyak 16 orang dengan peratusan 32%. Responden yang menggunakan rangkaian Selcom adalah seramai 8 orang dengan peratusan 16%, dan responden yang menggunakan rangkaian U-Mobile dan Wi-Fi pula adalah masing-masing seramai 5 orang dengan peratusan 10%. Ini karena rangkaian internet yang sesuai tidak sama mengikut tempat kediaman masing-masing. Jadwal ini pula merupakan jadwal langganan internet yang digunakan oleh responden. Langganan bulanan mempunyai bilangan responden yang tertinggi yaitu 38 orang bersamaan 76%, dan bilangan responden dengan langganan harian adalah yang kedua tertinggi yaitu sebanyak 7 orang bersamaan 14%, dan bagi langganan mingguan pula adalah mencatatkan nilai terendah yaitu 5 orang bersamaan dengan 10% sahaja. Ini karena setiap responden menilai kelebihan langganan internet masing-masing yang sesuai dengan pilihan mereka untuk melayari internet. Jadwal ini menunjukkan bagaimana kelajuan internet responden. Responden yang mempunyai kelajuan internet sederhana adalah yang paling tinggi dengan bilangan 28 orang bersamaan 56%. Responden yang mempunyai rangkaian internet tidak menentu pula adalah yang kedua tertinggi yaitu sebanyak 10 orang bersamaan 20%, dan responden yang mempunyai kelajuan internet pantas pula sedikit sahaja yaitu 7 orang bersamaan dengan 14%. Kelajuan internet yang sangat lemah mempunyai bilangan responden yang paling sedikit yaitu 5 orang sahaja bersamaan dengan 10%. Seterusnya adalah objektif 1 yaitu cabaran yang dihadapi oleh pelajar semasa pembelajaran secara dalam talian.
Bilangan responden yang lebih selektif belajar secara atas talian adalah lebih tinggi berbanding secara bersemuka, yaitu sebanyak 46 orang bersamaan 92%, manakala responden yang selesa belajar secara bersemuka pula adalah sedikit sahaja dengan bilangan 4 orang bersamaan 8%. Dalam jadwal ini adalah menunjukkan masa pembelajaran semasa berada di rumah terganggu atau tidak. Responden yang menjawab sangat setuju adalah yang tertinggi dengan bilangan 24 orang bersamaan 48%, diikuti dengan jawaban setuju oleh responden dengan bilangan 19 orang bersamaan 38%. Responden yang menjawab kurang setuju dan tidak setuju pula adalah masing-masing sebanyak 5 orang bersamaan 10% dan 2 orang bersamaan 4%. Persekitaran yang kurang kondusif menyebabkan pelajar sukar untuk menumpukan perhatian semasa sesi pembelajaran dijalankan. Responden yang menjawab baik dan kurang baik adalah sama banyak dengan bilangan 20 orang bersamaan 40%. Responden yang menjawab tidak baik adalah sebanyak 6 orang bersamaan dengan 12%. Bagi persekitaran sangat baik dan sangat tidak baik pula mempunyai bilangan responden 2 orang bagi kedua-duanya bersamaan dengan 4%. Seperti yang kita lihat dalam jadwal ini, tidak ada responden yang mempunyai pengaksesan internet yang sangat baik. Seramai 26 orang responden bersamaan 52% yang mempunyai pengaksesan internet yang baik. 15 orang responden bersamaan 30% mempunyai pengaksesan internet yang kurang baik. Responden yang mempunyai pengaksesan internet tidak baik adalah seramai 5 orang bersamaan 10%, manakala pengaksesan internet yang sangat tidak baik pula sebanyak 4 orang responden bersamaan 8%. Dan pengaksesan internet ini adalah satu cabaran utama pelajar dalam mengikuti pembelajaran secara atas talian. Objektif 2 adalah kesan yang dihadapi oleh pelajar semasa pembelajaran secara dalam talian. Kesan-kesan yang jelas yang dialami oleh pelajar sepanjang pembelajaran secara atas talian seperti stres, kesunyian, emosi tidak stabil, banyak kekurangan dalam pembelajaran, kurang fokus, malas nak belajar adalah contoh-contoh kesan yang kita boleh lihat dalam jadwal ini yang dihadapi oleh pelajar semasa pembelajaran secara dalam talian. Jadwal tersebut adalah merupakan maklum balas daripada 50 orang responden dari pelajar tahun 2 FSJK. Bilangan responden yang menghadapi beban tugas dan tanggung jawab di rumah adalah yang paling ramai seramai 24 orang dengan peratusan 48%. Responden yang menghadapi beban tugasan kerja yang melampau pula adalah sebanyak 12 orang dengan peratusan 24%. Responden yang menghadapi beban keuangan pula adalah sedikit sahaja dengan bilangan 3 orang bersamaan 6%. Seramai 24 responden bersamaan 48% yang memilih jawaban setuju, manakala responden yang memilih jawaban sangat setuju pula adalah seramai 15 orang bersamaan 30%. Responden yang menjawab kurang setuju adalah sebanyak 10 orang bersamaan 20%. Kemudahan menerima dan memahami pembelajaran yang disampaikan dalam talian dapat ditunjukkan dalam jadwal ini. 21 orang responden bersamaan 42% telah menjawab kurang setuju, manakala 12 orang responden lagi bersamaan 24% menjawab setuju. 9 orang responden pula telah menjawab tidak setuju dan 7 orang lagi bersamaan 14% menjawab sangat tidak setuju. Jadwal ini pula menunjukkan keadaan responden setelah beberapa bulan mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Seramai 18 orang responden bersamaan 36% telah mengalami kemerosotan akademik dan 17 orang responden bersamaan 34% pula bertambah stres. Responden yang boleh menerima keadaan ini adalah sebanyak 15 orang sahaja bersamaan dengan 30%. Seterusnya adalah objektif 3, yaitu langkah mengatasi cabaran yang dihadapi sepanjang pembelajaran secara dalam talian. Dalam jadwal ini kita dapat lihat inspirasi utama responden untuk meneruskan pengajian dalam keadaan pandemik. 21 orang responden bersamaan dengan 42% mengatakan keluarga adalah inspirasi utama mereka.
Dan 20 orang responden bersamaan dengan 40% pula mengatakan impian dan cita-cita menjadi inspirasi mereka. 24 responden dengan peratusan 48% mengatakan mengikuti waktu kelas dengan teratur. Responden yang menjawab menetapkan jadwal bagi urusan di rumah selain waktu kelas adalah sebanyak 15 orang dengan peratusan 30% dan responden yang lebih mengutamakan tugasan pembelajaran yaitu sebanyak 11 orang dengan peratusan 22%. Jadwal ini menunjukkan cara responden mengatasi masalah sambungan internet yang lama. Dalam jadwal tersebut kita dapat lihat terdapat 27 orang responden memilih untuk pergi ke kawasan yang mempunyai rangkaian internet dan 20 orang responden pula memilih untuk berada di rumah sahaja. Terdapat 3 orang responden yang memilih jawaban lain yaitu responden menyatakan menggunakan 2 SIM card berbeza terpaksa reda sebab tiada transport untuk kemana-mana. Dan responden yang terakhir adalah mengatakan susah mengatasi sebab tiada pengangkutan dan COVID-19 menghadkan pergerakan. Seterusnya adalah cara responden mendapat keuangan untuk kos pembelian data. Di dalam jadwal ini kita dapat lihat seramai 32 responden daripada 50 orang telah menjawab mendapat keuangan melalui ibu bapa atau penjaga mereka. Ini dapat disimpulkan bahwa majoriti responden mendapat sumber keuangan melalui ibu bapa atau penjaga mereka. Secara keseluruhannya, kajian ini membincangkan tentang pengalaman pelajar tahun 2 FSJK terhadap pelaksanaan pembelajaran secara dalam talian. Terdapat pelbagai cabaran kesan yang dialami oleh responden sepanjang proses pembelajaran dalam talian. Terdapat juga langkah mengatasi seperti berdisiplin dalam mengatur masa, menjaga kesihatan mental dan sentiasa bersikap positif. Sebagai pengkaji, sepanjang membuat kajian, banyak perkara yang dapat kami pelajari terutama sekali melalui bab metodologi kajian dan cabaran sebagai pelajar. Terima kasih.